bila bercakap tentang guru, Yeah. kita dah bincang sebelum ni tentang guru muaddib, guru mudarris, guru murabbi. Yeah. Salah satu elemen yang penting dalam guru ialah sebagai pemimpin. Sebab tu kita ambil konsep mursyid. Mursyid ni sebagai ketua atau pemimpin. Baik, dalam konteks sebagai seorang pemimpin, dalam tak kira sama ada di peringkat sekolah ataupun di masyarakat, guru ini perlu menunjukkan suatu kepimpinan yang baik. Sebab tu kalau di sekolah seorang guru yang baik, dia dapat memimpin yang baik. Sebab tu dalam konsep Islam, qudwah hasanah. Iaitu contoh terbaik itu mesti datang daripada pemimpin baik. Baik, kalau kita sebut konsep mursyid ni, dia merujuk kepada bagaimana guru ini menjadi pemimpin dalam konteks menjaga, menasihati, membimbing dan beri petunjuk kepada anak muridnya ke arah membantu membangun dia yang cemerlang. Sebab tu kalau kita tengok dalam konteks ni, kalau insan cemerlang, insan soleh ni adalah hasilnya daripada guru yang baik. Sebab tu seorang pemimpin, sebab tu Rasulullah SAW ni seorang leadership, dia ada leadership yang bagus. Sebab tu seorang guru ini dia bukan sekat boleh mengajar. Dia bukan sekat boleh memberi ilmu, tetapi juga dia menjadi contoh dan memimpin anak muridnya. Kalau dalam kelas lah, dia biasanya paling mudah, biar guru kelas ni kalau dalam kelas, dia akan menjadi guru kelas. Makna kita boleh tengok, kalau kelas itu cantik, menarik, indah, ataupun pelajar pun suka masuk, mestilah dia itu diketuai oleh seorang guru yang baik. Tapi kalau guru itu, kalau bilik kelas itu dengan penuh katakan, istilahnya kalau dalam bahasanya tunggang langgang lah, biar itu dalam bahasa yang paling mudah mungkin bersepah sebagainya, dia akan melambangkan kepada bagaimana guru itu tidak dapat memimpin anak muridnya supaya menjadikan biliknya itu atau kelasnya itu sebagai yang baik. Sama juga di sekolah. Kalau sekolah ini, kalau pemimpin yang baik, seorang pengetua, seorang guru besar, dia menghasilkan suatu sistem yang baik, maka sekolah akan baik. Sebab tu dalam konsep kepimpinan, seorang pendidik itu dia bukan sekadar boleh mengajar, tetapi juga dia boleh membantu anak muridnya, membantu rakannya dan juga rakan sejawatnya ke arah yang baik. Lepas tu kalau saya pergi sekolah, saya suka tengok di sekolah ni, saya tengok sekolah, tengok parking kereta. Parking kereta ni sebenarnya indikator sekolah tu okey tak okey. Kalau kita masuk sekolah tu kan dengan parking kereta yang bersepah sana, bersepah sini, menunjukkan bahawa dia tidak dapat mengawal kelas baik. Tapi kalau sekolah itu punya sistem parking baik, paling mudah, benda lain boleh tengok. Tapi kalau parking itu tengok guru tu susun cantik kereta, melambangkan bahawa indikator, salah satu indikator bahawa pengetua atau guru besar sekolah itu dapat mengawal kelas baik. Sekolah dengan baik. Jadi kalau kita pergi kelas, kalau tengok kelas tu bersepah, kelas tu meja tak teratur, melambangkan bahawa guru yang masuk kelas itu juga tidak ada ciri memang baik. Lepas tu pelajar tak ikut. Lepas tu penting kepada kita. Kita kena bagi ilmu pada anak murid. Kita mendidik anak murid kita dengan cara akhlak yang baik. Tapi jangan lupa bahawa guru sebagai mursyid atau pemimpin itu penting dalam konteks kita nak menjadikan guru ni sebagai contoh yang terbaik. Dan akhirnya, bila jadi pemimpin yang baik, masyarakat ataupun anak murid itu akan ikut dengannya dengan cara yang penuh baik. Sebab tu dalam konsep Islam ditunjukkan tentang bagaimana Rasulullah ni kalau tengok dalam konteks dia, kalau dalam kehidupan ni kan dia seorang pemimpin. Jadi bagaimana seorang guru itu boleh menjadi seorang guru mursyid, maknanya dia perlu menjadi seorang contoh yang terbaik, dia perlu menjadi seorang role model yang baik, dan dia boleh istilahnya mengetuai pelajarnya, rakan-rakannya ke arah kebaikan. Okey, baik. Memang tak dapat tidak. Di sebalik seseorang yang hebat itu, ada orang yang memimpin. Saya kira kalau orang katalah, hebatnya dia ni, hebatnya anak muridnya, saya kira cikgu ataupun tenaga pengajar gurunya itu yang sebenarnya hebat sebenarnya. Ya. Sebab tu hasil daripada anak murid ni, dia takkan dapat nilai yang baik kalau tak dapat daripada guru yang baik. Tepat. Kalau kita kait dengan keluarga, ni pandangan saya lah Siti. Kalau tengok kalau keluarga yang baik biasanya biasanya ayah atau bondanya itu pun baik. Sebab tu kalau kita nak bawa dalam kehidupan, seorang dalam rumah tangga, ketua yang baik itu, atau ayah yang baik, atau ibu yang baik itu, insyaAllah dia akan melahirkan anak yang baik. Kalau kita pindah ke sekolah juga, sama juga. Kalau sekolah itu sekolah yang bagus, guru yang bagus, maka insyaAllah anak muridnya itu akan bagus. Anak murid ini pula, walau kita kata mungkin tidak 100% baik, impossible lah kalau kata semua, kalau pergi sekolah tak ada yang budak nakal, tapi bagaimana jumlahnya. Kalau di sekolah itu ramai guru yang bagus, maka insyaAllah ramailah anak murid yang bagus. Tapi kalau sekolah itu suasana, keadaan, guru pula tidak menjadi contoh yang terbaik kepada anak murid, tidak boleh mengetuai pelajarnya, tidak boleh memberi contoh terbaik kepada anak muridnya, akhirnya suasana tidak berjaya, dan akhirnya pendidikan itu tidak mampu dapat dilaksanakan. Sebab contohkan arahan. Saya bercontohkanlah cikgu ni. Arahan mula-mula, tolong baca buku. Seorang tua. Tapi kalau anak murid tak nak baca buku, maknanya dia gagal. Buat kerja rumah. Dia kena ikut.
Kalau kawan dikatakan buat program tentang kata sambutan ma'al hijrah, mesti ada seorang ketua. So kalau program itu laksanakan dengan baik, ketua yang bagus, akhirnya hasil produk yang bagus. Jadi penting kepada kita. Jadi seorang guru ini mesti mempunyai nilai-nilai kepimpinan yang baik. Barulah sistem pendidikan, kaedah pengajaran, program di sekolah dapat dilaksanakan dengan begitu baik dan sempurna. Sebab kalau pemimpin yang bagus ini dapat mengembleng tenaga di antara guru bersama guru, pelajar bersama guru, pelajar bersama pelajar, dan juga dengan masyarakat sekolah. Jadi kesemua ini berpunca daripada konsep kepimpinan. Sebab itu dalam Islam menekankan kepada bagaimana guru itu harus menjadi seorang mursyid yang terbaik kepada anaknya. Dan penekanan dalam mursyid ini bukan setakat fizikal. Dia perlu menekankan kepada soal nilai yang paling utama bagi saya, nilai rohani. Sebab itu dalam Islam, kepimpinan itu mesti ada nilai kepimpinan rohani. Iaitu bagaimana seorang guru itu boleh memimpin anak muridnya ke arah kebaikan. Dia bukan sekat buat kerja, tetapi yang lebih nanti memimpin anak muridnya ke arah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lihat seketika Datuk dan juga sahabat pendengar, saya nak lontarkan soalan ini pada Datuk. Kalau dulu-dulu, saya kira zaman yang berubah pastinya menentukan cara hidup juga yang berubah. Kalau so, kita selalu sebut dulu-dulu mungkin cabaran ini tak banyak. Saya kira setiap zaman ada cabarannya. Tidak kata dulu mudah, sekarang payah sangat. Dulu kalau kurang segi teknologi mungkin ada kepayahan yang lebih di situ. Dulu mungkin kita boleh kata macam mana bentuk acuan, macam itu bentuk kuihnya. Mungkin sebab dulu tak banyak cabaran. Naknya cabaran dari segi media sosial. Okey, sekarang mungkinkah terjadi, Datuk, macam mana acuan dia takkan sama ikut, macam mana kuih tu dia takkan sama ikut bentuk acuan. Mak ayah elok dah, tapi anak kenapa jadi lain? Sedangkan Datuk cakap tadi kalau macam mak ayah baik macam tu anaknya, tetapi itu mungkin berlaku di zaman dulu-dulu. Sekarang bagaimana? Baik, ini yang kata dalam konteks pendidikan dia menarik. Dia betul, saya setuju dengan Siti. Sebab kadang-kadang kita jaga anak kita elok, tapi bukan kita rosakkan, tapi orang lain rosakkan anak kita. Ini masalah. Kita dah buat acuan tu cantik, dah masak, tiba-tiba orang terbalikkan acuan tu. Ini faktor-faktor luaran yang mengganggu sistem ni. Sebab tu dalam konteks ni, sebab tu kita kena bersedia. Maknanya kalau katalah, saya bagi contoh alanya, mungkin saya silap, tapi saya rasa kalau kuih tu telah siap dimasak dalam keadaan kualiti yang baik, makna nilainya makna dia tidak akan rosak, takkan mentah. Takkan mentah, takkan mudah basi. Kalau diikut rencai betul. Katalah dia buat kek. Kek itu sempurna. Dan dimasak dengan sempurna. Maknanya kualiti kek itu tak rosak. Tapi kalau kek itu dia tak disempurna, maknanya dibina dengan tidak cukup sempurna. Katalah dimasak. Kata masak kata yang orang boleh masak tom yam lah, dia kata. Tom yam ni dia masak betul. Maknanya dia tahan lama. Dia tak cepat basi. Tapi kalau kualiti, konten tidak kualiti, kita tak masak dengan betul, kita tidak memberikan nilai yang sempurna, masak lebih kurang, bahan yang tak ada kualiti, maknanya bahan itu cepat rosak. Jadi kita sebagai ikhtiar, kita sebagai keluarga ni usaha mestilah mendidik anak kita ke yang terbaik. Soal luaran itu, anjing kata kawalan itu, sebab tu dia kena ada isi, tetapi juga kena dikawal daripada orang merosakkan. Sebab tu sebagai keluarga, kita berkewajipan bagi saya tengok anak-anak kita, kena tengok. Kita tak boleh biarkan anak kita percaya gitu je, tapi kena pastikan. Tapi jangan pula terikat sangat sampai anak-anak tu tak bergerak langsung. Kita beri kebebasan, nanti ayah ni macam kata tak percaya sangat kat saya. Lebih baik saya buat jahat, saya buat baik pun buat jahat, baik saya buat jahat. Jadi dia ada elemen kepercayaan, keyakinan, dia panggil istilah kata-kata yang kita trust kepada dia, tetapi pada yang sama juga kita semak. Semak dia apa ni buat. Sebab tu dalam penting kepada kita. Sebab tu keluarga ni tengah tengok anak dia bagaimana. Sebab tu penting kepada keluarga bagi saya, nak memastikan anak kita anak yang soleh. Yalah, kita kena pastikan siapa kawan-kawan dia. Sebab kawan-kawan dia lah kena yang merosakkan anak-anak kita. Jadi kalau kita balik tadi soal benda rosak, so kita kena cari jalan bagaimanakah kita nak mengurangkan faktor-faktor luar ataupun elemen luar yang boleh merosakkan anak kita, dan itu kawalan itu perlu kita berikan. Sebab tu protection kena ada. Kalau kita ada anak kita ni, ada masanya kita, kalau makanan, kalau kita perlu kita tutup saji. Kalau perlu kita masuk dalam paket, kita paket. Jadi paket itulah dikatakan kawalan luar yang dapat membantu kualiti bahan tersebut untuk memastikan anak kita, anak murid kita menjadi anak murid yang baik. Sebelum saya raikan pandangan daripada pendengar, terima kasih yang sudi bertanya. Okey, kalau kita lihat, saya pernah mendengar dan saya rasa Datuk lagilah yang orang yang memang terlibat secara langsung dengan dunia pendidikan, lagilah pernah mendengar ungkapan sebegini. Dalam masa 10 tahun di sebuah institusi IPT lah, tak kira IPT atau PTS, akan lahir seorang yang hebat. Saya rasa kalau nak tunggu 10 tahun sekali baru lahir orang yang hebat, memang susah, kita agak parah. Kalau boleh biar setiap tahun tu ada orang hebat yang dihasilkan, walaupun tak banyak, tapi
ada. Okey. Dan kalau kita lihat kebanyakan orang-orang yang berjaya pada hari ini, tak kira dalam apa-apa bidang, pendidikan, sektor korporat, perbankan dan sebagainya, kegemilangan mak ayahnya tu jarang-jarang diwarisi oleh anaknya kan. Jadi kita kalau boleh nak, biarlah kegemilangan itu, kualiti orang Islam yang boleh berjaya dalam pelbagai aspek itu dapat dikekalkan, dapat diwarisi. Bukan 10 tahun baru jumpa seorang sekali yang hebat. Macam mana Datuk kita nak memupuk supaya sentiasa setiap tahun kita mampu menghasilkan orang yang hebat? Baik, ini suatu yang kita nak lahirkan. Sebab tu dalam konteks kita dalam mendidik. Sebab tu orang 10 tahun saya hebat. Bagi saya, produk, bisa kata mungkin kalau kita produk lah, hasil yang kita keluarkan ni sebenarnya boleh kita buat kalau kita mempunyai sistem yang mantap. Okey. Kalau dulu contoh kita nak lahirkan seorang hafiz, ambil masa lama sebab tak banyak. Tapi kalau tengok dalam konteks hari ni, kita ada ratusan mak tahfiz yang berada di Malaysia. Baik. Persoalannya, ke mana kita nak tuju arah? Sebab tu kita dalam konteks pendidikan, sebab tu sebuah sistem yang bagus, dia kena menyediakan platform yang bagus bagi melahirkan pakar-pakar ataupun ilmuwan-ilmuwan yang berterusan. Lepas tu kalau saya ni, kalau kita boleh susun betul-betul dalam start daripada sekolah, kita mula pendidikan ni bukan daripada sekolah rendah, tetapi daripada prasekolah tu, prasekolah naik sekolah rendah, lepas tu naik kepada sekolah menengah, pun universiti. Mana sistem, kesemua sistem ini kena diintegrasikan bagi melahirkan orang yang berkualiti. Lepas tu bagi saya, penekanan kepada kita lah bagaimana kita nak melahirkan anak murid yang baik. Ini balik kepada tajuk kita lah, guru mursyid lah. Lepas tu, dalam kepimpinan yang ada pada ni, lepas tu, daripada bawah sekali, daripada keluarga, daripada masyarakat, daripada guru, daripada NGO, daripada pemimpin negara, dia kena sama-sama menggembeleng tenaga bagi melahirkan insan berkualiti. Kalau lahir seorang dalam 10 tahun, saya ingat, letih tu kalau orang tu mati besok macam mana kan. Jadi istilahnya kita kena bersedia untuk melahirkan ramai pakar-pakar yang berterusan. Sebab tu sistem pendidikan pada hari ini perlu dilatih, kena dirancang secara awal. Bagaimana kualiti manusia itu dapat dilahirkan dengan lebih konsisten. Sebab tu kepimpinan itu penting kepada setiap guru. Sebab tu kalau kajian saya sebutkan sebelum ni kan, bagaimana guru itu dapat mempengaruhi akhlak pelajar. Kalau berbanding dengan keluarga. Maknanya pada masa ini, pada realiti pada hari ini, Siti, saya tengok apa yang berlaku sekarang ni, guru sebenarnya lebih banyak mempengaruhi tak berbanding keluarga. Sebab sistem pada ni, pada pagi sampai ke petang, budak kat sekolah. Lepas tu malam tuition pula. Cuti sekolah aja ada kat rumah dengan parent. Kalau dia cuti panjang betul-betul lah, itu pun parent bekerja. Jadi akhirnya, apa yang diserahkan itu kepada guru. Lepas tu tugas guru sekarang sangat berat. Kalau kita boleh melahirkan ramai guru yang bagus, kalau kita boleh melahirkan ramai pendidik yang cemerlang, yang cukup dari sudut ilmu dia, kualiti dia, latihan dia, kepimpinan dia, maka hasilan yang kita nak keluarkan tu ada. Yang kita kata 10 tahun sekali tu mungkin akan kita jadikan bukan setahun sekali, mungkin 6 bulan sekali, mungkin setahun, sebab proses itu berterusan. Sebab tu penting kepada kita untuk menyediakan wadah. Bagi saya, bagi seorang pendidik, sistem tu kena ada. Sebab tu pada yang ada pada ini, sistem kita kena dimantapkan lagi. Maknanya kalau kita nak sebut ilmu tu biarlah ilmu yang ada konsep ingat kepada Allah SWT, iaitu berteraskan bertauhid. Maka bagi melahirkan manusia yang awal ni, daripada awal lagi, semenjak daripada rumah lagi, prasekolah sebagainya, perlu kita bentuk bagaimanakah arah tuju untuk melahirkan manusia-manusia hebat. Yang akhirnya akan membantu kepada pembentukan masyarakat yang kata bertamadun dan akhirnya melahirkan manusia yang bertawakal kepada Allah SWT. Okey, bila sebut dua perkataan ini lebih kurang sama, tetapi kita mempunyai maksud berbeza. Pemimpin dan memimpin, serta yang dipimpin. Itu dah tiga dah tu. Okey, menjadi guru, kalau dulu cabarannya mungkin hanya mendidik. Tugas memimpin mungkin ada temu tidak begitu ketara sangat. Tapi dalam konteks sekarang ini, bila berlaku berbagai masalah, ibu bapa semua akan menuding tugas guru bukan hanya mengajar tetapi mendidik. Saya kisah pada guru-guru ni sebab stres dia orang banyak sangat ni. Jadi macam mana guru boleh menjadi pemimpin yang berkesan bukan hanya dalam kelas tapi di luar daripada kelas, di persekitaran, dalam masyarakat itu sendiri. Siti, ini yang saya menarik yang pasal guru ni. Sebab guru ni saya minta ada yang pendengar semua ni. Kita haraplah, maknanya ada berlaku apa pun kita bantu guru lah. Saya tengok guru sekarang ni bukan macam guru zaman dulu. Guru sekarang ni zaman Islam guru. Kalau woman superwoman, kalau perempuan, kalau superwoman, kalau lelaki superman lah. Sebab dia bekerja ni start kalau daripada pukul 7 pagi tu sampai sekolah. Dia bertolak bukan 7.30 pagi, dia pukul 6.30, 6 dah bangun dah. Sampai rumah pukul 6 pagi, 6 petang, 6 pagi, 6 petang. Boleh kata 12 jam bekerja. Baik, sebab tu tugas guru ini kena kita hargai.
Guru tidak akan mampu buat seorang-seorang. Kita tak berserahkan tugas guru itu kepada guru saja. Maka guru ini perlu kita bantu. Baik, kalau nak bercakap soal kualiti guru, sebab tu guru ini dia bukan setakat di sekolah, tapi juga dalam masyarakat, dalam kehidupan yang lain dia menjadi ketua. Lepas tu penting kepada kita. Antara yang saya sebutkan, apa dia kata guru mursyid yang kita kata, yang dipimpin yang bagusnya, kalau saya boleh huraikan kongsi bersama, ialah guru ini perlu memiliki personality atau sahsiah yang unggul. Maknanya bila sebut orang kata guru yang bagus ni, sahsiah dia baik. Maknanya pemimpin yang bagus ni, dia tak perlu cakap, tapi kena menunjukkan, dibuktikan. Makna dakwah bil hal itu dengan akhlak yang baik itu, dia akan orang ikut. Sebab tu kalau kita ambil Rasulullah SAW, dan kalau kita ambil konteks hukum sallu kama ra'aitumuni usolli itu kan, sebab semayang itu kata semayanglah kamu sebagaimana aku semayang, itulah konteks fiqahnya. Tapi kalau kita ambil dari konsep pendidikannya, kita kena tunjuk contoh kepada anak murid kita. Jadi apa yang guru buat itu mestilah dicontohkan dalam kehidupan sehari. Jadi anak murid ni memimpin itu bukan dengan arahan, tetapi dia memimpin dengan cara amalan dia. Maknanya contoh yang terbaik itu akan diikuti. Tidak perlu memaksa, tidak perlu keluar arahan macam askar. Buat guru ni bukan macam askar. Dia ada nilai yang dikatakan, kalau kata guru ni, apa yang dibuat itu akan dihormati oleh guru. Menjadilah guru yang dihormati, jangan jadi guru yang ditakuti. Bila dihormati itu, dengan sendirinya akan menjadikan orang itu akan ikut cakap dia. Sebab tu kalau tengok Yati Siti, saya sebut Yati sebab tu biasa-biasa dengan Siti pula, nama-nama tak sama dengan Siti. Kalau tengok zaman katakan tok-tok guru kampung gitu yang dekat lama-lama ni, yang dekat Kelantan, Terengganu, di Kedah sebagainya, tu lama ni. Mereka ni tak ada pun bachelor, tak ada pun degree, tetapi kenapa mereka itu dihormati dan menjadi pemimpin? Sebab contoh dia, akhlak dia, amalan dia itu menjadikan dia seorang pemimpin yang bagus. Sebab tu kalau kita nak melahirkan guru yang baik, dia mesti menjadi orang yang dihormati. Bila dihormati, dengan sendiri apa yang dicakap, apa yang dibuat, sentiasa akan diikuti oleh anak muridnya. Sebab tu mursyid ini, dia dalam Islam, dia tak hanya sebagai memberi arahan pemimpin biasa, tetapi yang lebih penting kepada saya, dia menekankan soal nilai dalaman. Yang akhirnya orang itu menghormati guru itu sebab keimanan kepada Allah SWT, dan dia yakin bahawa gurunya itu membawa ke arah kebenaran. Dia bukan sekadar arahan fizikal, tetapi kepimpinan itu membawa kepimpinan yang mendalam, iaitu kepimpinan yang akhirnya membawa anak muridnya, pelajar-pelajarnya itu kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau Siti boleh baca artikel-artikel lama dalam jurnal, dalam kajian-kajian tentang tok-tok guru yang lama ni. Dia tak ada degree bachelor pun, master tak ada, PhD pun. Dia tak pergi pun Harvard University, Cambridge buat leadership. Tetapi bagaimana mereka ini boleh dihormati, yang saya kata hebatnya sampai jadi pejuang, istilahnya pejuang kebebasan, nak merdeka ni. Tok-tok guru je. Tapi bagaimana ni kata leadership dia boleh katakan memimpin masyarakat. Akhirnya dia dihormati disebabkan nilai kepimpinan dan juga akhlak yang mulia, di samping ilmu yang mencukupi, dan akhirnya manusia yakin bahawa inilah yang akan bawa kepada kita taat kepada Allah SWT, dan akhirnya kita boleh melaksanakan amanah yang sepatutnya dilakukan. Okey, baik. Mior Hizran Yusof di FB, Datuk ada tanya, apa pendapat Datuk tentang perlunya memasukkan elemen pandangan Islam mengenai profesi perguruan ini, kerana betapa kurangnya kesedaran segelintir guru yang tak berapa sangat nak menerapkan nilai Islamik dalam proses pembelajaran. Macam mana, Datuk? Baik, ini bila sebut soal ni, yang kata saya setuju dengan pandangan Mior tadi. Sebab tu dalam konteks kita, guru ni dia tak boleh lari konsep da'i. Saya kalau cakap di mana pun, dia guru da'i. Guru da'i ni dia adalah hasil daripada gabungan 5 konsep tu. Akhirnya tu, the end product dia ialah produk dia apa? Produk dia ialah guru da'i, guru yang berdakwah. Sebab tu guru ni kena memahamkan dengan dalam jiwa dia, malaikat bersemua guru, tak kira guru Islam ke, guru matematik ke, English ke, fizik ke, kimia. Mereka ini sebenarnya adalah pemimpin masyarakat. Pergi ke sekolah bukan sekadar untuk mencari makan, untuk mencari suap nasi ataupun mencari rezeki, tetapi yang paling penting kepada kita bila guru-guru ke sekolah ini, mereka sebagai da'i, pendakwah. Di situlah baru ada nilai Islam yang akan kita bawa. Maksudnya kalau kita ajar pelajar ini dengan kebaikan, itulah yang kita katakan kita akan collect, kita kumpulkan kita punya saham-saham semasa kita berjumpa Allah SWT. Sebab kalau kita ke sekolah hanya sebagai berdakwah,
berdakwah ni kalau dalam konsep sejarah Nabi, dia bukan mudah. Sebab tu berdakwah ni dia susah. Dia tak ada dakwah yang senang. Kalau dakwah senang tu dia something wrong somewhere lah kan. Tapi dakwah sebab dakwah je mesti ada elemen-elemen halangan. Mesti ada elemen kekangan. Mesti ada elemen susah. Sebab tu kalau kita berdakwah dan orang tak suka kepada kita di sekolah, contohlah kita nak pakai tudung, orang tak suka kepada kita. Baguslah, maknanya susah nak suruh orang pakai tudung, bukan senang. Tapi kalau kita berjaya, alangkah indahnya. Daripada orang ni membuat maksiat, kita boleh tukar menjadi orang yang baik. Kalau pelajar tu nakal, nakal sekolah biasa budak lelaki lah nakal ni. Bukan semua, tapi main nakal ni budak lelaki lah. Tapi kalau kita boleh tukar budak lelaki ni nakal kat sekolah, mungkin kat sekolah ni dia kaki puntir, kaki tuang, kacau budak, kacau cikgu. Tapi kalau kita tarbiyah dia, didik dia dengan cara penuh kasih sayang, dan kita mendidik dengan cara baik, dan akhirnya pelajar ni pelajar yang baik. 10 tahun kita jumpa, tiba-tiba jumpa ni dia jadi kerja apa sekarang? Saya jadi mufti sekarang. Subhanallah. Masya Allah. Kata, daripada budak cikgu berubah. Mana? Cikgulah yang merubah saya. Bagi saya itulah nilai paling besar kepada guru. Nilai yang paling baik, paling mulia kepada guru, iaitu bagaimana merubah daripada seorang yang dikatakan orang yang nakal, orang yang jahat, orang yang membuat kemaksiatan, tetapi bila besar, bila dia kembali kepada masyarakat, dia menjadi masyarakat yang baik. Sebab tu tugas guru ni kita kena kaitkan dengan Islam. Mesti kita hubungkan dengan tauhid, mengesahkan Allah SWT. Jadi setiap perbuatan kita, setiap amalan kita akan Allah nilai sebagai konsep kerja dakwah. Ini yang katakan kerja mursyid, makna dia memimpin anak muridnya, membawa anak muridnya, bukan sekadar membawa dalam konteks fizikal, tetapi yang penting bagaimana membawa anak murid itu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nilai mursyid yang perlu dibawa dalam setiap seorang guru yang bergelar guru muslim. Asas tu kena ada ya. Baik. Mungkin sebelum kita menaikkan panggilan pula, nak tanya pula kepada Datuk kan. Melihatkan kualiti pelajar yang saban tahun dilahirkan oleh IPT dan IPTS ya, tak kurang juga di sekolah rendah dan menengah. Bagaimana Datuk melihat, sudahkah guru-guru di Malaysia ini mampu nak mendepani generasi muda dalam era globalisasi? Sebab nak didik zaman sekarang berbeza dengan zaman dulu. Guru-guru kita dah cukup bersedia ke ni Datuk? Kalau tengok latihan secara formal tu ramai yang mestilah. Ada sarjana muda pendidikan, diploma pendidikan, apalagi macam-macam kita degree macam. Dari sudut fizikalnya saya rasa mereka boleh dikatakan telah disiapkan. Yang saya sedikit bimbang ialah dalaman. Innama a'mal binniyat. Maknanya niat tu penting. So saya bimbang sedikit. So adakah guru-guru kita ni yang ada di negara kita yang bukan Islam ni pergi ke sekolah, pergi ke tempat kerja ini nak bekerja kerana Allah SWT ataupun nak bekerja kerana rezeki mencari makan. Ini dua benda beza. Kalau kita kejar dunia, kita akan tak dapat apa. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia akan kejar kita. Ini nilai konsep. Sebab tu saya rasa secara umumnya guru-guru kita telah disiapkan dan bersedia. Tetapi dari sudut fizikal lah. Tapi ada sedikit kebimbangan pada saya. Ada juga sekaligus yang tak bersedia lagi. Sebab di sekolah ni mungkin dia istilahnya masa dia menjadi guru itu, dia ni istilahnya dia tercikgu. Tercikgu maksudnya tak sengaja dia cikgu kan. Mula-mula saya cikgu kan, tak sangka kan. So macam mana dia nak ubah daripada tak minat menjadi minat. Yang saya bimbang tu kan, dulu minat, tiba-tiba bila tengok cabaran sekolah tu cukup hebat, dia lari pula. Sebab kerja dakwah ni bukan mudah. Sebab tu kesediaan guru menjadi pendakwah ini suatu yang kita perlu bimbing. Sebab tu saya rasa guru ini telah siapkan dari sudut ilmu, dari sudut kemahiran. Ini perlu kita tambah lagi lah. Mungkin guru kita perlukan latihan. Dari sudut ilmu mereka cukup. Sebenarnya mereka ada degree, ada diploma sebagainya. Tetapi bagaimana mereka nak menggunakan kemahiran. Sebab dalam konteks kita hari kajian yang kita buat bersama rakan-rakan, keperluan kepada guru ialah keperluan mendapat latihan berterusan. Ini saya mengharapkan kepada pihak-pihak yang berkenaan, khususnya pihak-pihak yang berkaitan dengan latihan guru. Saya mengharapkan supaya guru ini sentiasa dilatih dengan keperluan dan kemahiran terkini dalam mendidik anak-anak. Mendidik anak muda zaman sekarang ni bukan macam dulu. Kalau dulu ni dia, kalau di kampung, kalau malam-malam ni anak merajuk tak lari pergi mana sebab tak nak pergi mana. Tapi kalau di bandar sekarang ni anak merajuk dia keluar macam-macam ada. Ini yang kita risau. Guru pula kalau dia marah
Dulu budak marah tak boleh nak gimana, sebab kalau dia report kena rotan di sekolah, balik rumah kita tambah lagi. Tapi sekarang bila report balik kena rotan dengan cikgu, balik rumah bapak serang cikgu. Jadi kadang-kadang cikgu ni dalam konflik, susah hati nak dimarah susah, tak dimarah susah. Kalau tak dimarah nanti pula kena marah sampai kalau marah terlebih pula keluar surat khabar, muka kita keluar, kena sama sana sini. Ini cabaran cukup hebat. Jadi dalam keadaan ini kita kena penuh berhikmah. Dari sudut undang-undangnya, dari sudut psikologinya. Sebab membesarkan anak murid pada zaman sekarang ini tidak sama dengan membesarkan anak murid zaman lalu. Jadi kesediaan guru dalam aspek kepimpinan ini penting kepada kita. Iaitu sebagai mursyid yang bagus, sebagai seorang ketua yang baik, makna guru ni kena bersedia dari sudut ilmu dan juga dari sudut kemahirannya, bagaimana nak mengendalikan isu-isu yang berlaku dalam pada masa. Jadi bagi saya, guru sekarang ni kena ditambahkan ilmu. Jadi tidak boleh berpuas hati dengan apa yang ada. Dan saya menekankan dua perkara. Pertama dari segi ilmu Islam. Maknanya setiap guru ni mesti mahir ilmu agama yang tinggi. Maknanya mereka ni kena belajar, kena balik-balik buka kitab, kena belajar, kena buat program-program tambahan. Yang kedua, dia mesti bersudut kemahiran. Kemahiran disebut kemahiran mengajar, kemahiran psikologi sebagainya. Dan mungkin tambahan yang ketiga saya kata dari sudut motivasi. Bagaimana kita nak menjadikan guru ini lebih bersemangat dalam menepani isu-isu remaja pada ini. Saya mudah-mudahan konsep macam anak didik itu dianggap seperti anak sendiri benar-benar lah ada dalam hati setiap orang pendidik. Dan kita yakin sebenarnya kan, kalau dululah orang kata tugas pendidik ini bukan calang-calang kan, tapi sekarang kalau kita lihat tekanan yang ada dalam profesi perguruan ini, seolah-olah macam dah tak ada peluang sangat baru kita nak sertai bidang perguruan. Sebab padahal sebenarnya dia tak minat, tiba-tiba dia minat, dia seronok, terminat. Kata terminat. Tak apa kalau sengaja bagus, takut dia tak terminat lagi, bahaya. Kalau kadang-kadang ada yang mula-mula cikgu ni, pengalaman saya tengok guru ni, dia tak minat jadi cikgu. Sebab dia kata susah. Tapi bila masuk cikgu ni, bagi saya, dia satu tempat yang cukup indah untuk kita bekerja. Sebab cikgu ni profesi cukup seronok. Sangat mulia. Jadi cikgu ni dia tak kaya, tapi dia kaya dari sudut pahala, kaya dari sudut pengalaman, ilmu anak murid. Kalau kita jadi cikgu ni, anak murid kita, kalau setahun kita ada 80, 100 orang. Kalau kita mengajar 30 tahun, kita ada kalau satu tahun 100, kalau 30 tahun 3,000. 3,000 ni, pahala semua ni, aset ni. Yang kita boleh bawa. Yang kita harap bila kita berjumpa Allah SWT, pahala-pahala ini akan memberatkan mizan kita, yang akan memberatkan timbangan kita bila berjumpa Allah SWT. Saya, okey, mungkin kalau ada soalan kita akan ikan di talian. Okey, anda boleh hubungi sekarang. Kalau kita lihat guru pada hari ini, kalau macam di negara Jepun, contoh Datuk, saya pernah baca satu artikel. Untuk mengajar, menjadi seorang pendidik di peringkat dasar sekolah tadika itu, kena ada kelulusan, paling tidak kena ada ijazah. Kerana untuk membentuk dasar memerlukan seorang yang betul-betul berkualiti untuk mendidik. Sebab itu acuannya situ. Maknanya kalau dasar acuannya tidak kukuh bimbang, ialah itu akan rapuh. Kan? Dan kalau kita lihat macam mana Datuk melihat, macam setengah-setengah negara, melihat kualiti pendidikan itu. Kalau di Kanada, Kanada antara negara yang mempunyai kualiti pendidikan yang sangat bagus. Nombor 1 di dunia. Kalau saya minta, kalau boleh lah, ini mungkin dalam tempoh hari sebelum saya mengajar, saya di Fakulti Pendidikan sebelum di UKM, sebelum saya ke Kuis. Kita ada satu, maknanya kita mengamalkan program-program dipanggil program sarjana. Bagi saya lah, minimal bagi saya dalam konteks hari ini, guru-guru ni kena ada masters lah dalam bidang pendidikan, supaya dia ada kemahiran. Bagi saya bachelor ni dia sarjana muda sebagai asas, tetapi bagi saya setiap guru ni kena ada bidang kemahiran dia, dan ini dapat dikembangkan dengan program-program sarjana yang ada di negara kita. Lepas tu, selain daripada itu, saya juga menggalakkan guru ni, sebab kita kata sebab tadi, guru-guru ni yang telah berkhidmat lama, dia perlu ada sijil lanjutan ataupun postgraduate certificate yang boleh membolehkan mereka mencari ilmu pertambahan. Ini suatu nilai yang perlu tambah. Jadi kalau tanya pendapat daripada saya suka kalau boleh cikgu ni semua ada masters dalam bidang pendidikan. Dia master in education. Jadi ataupun master in teaching. Dia ada kemahiran itu. Jadi inilah kemahiran atau perkara yang perlu digabungkan. Akhirnya bila guru itu ada ilmu, ada pengalaman, ada kemudahan, bila digabung jalinkan, maka akan lahirlah sistem pendidikan baik. Baru dia punya nilai keyakinan diri dia, nilai kepimpinan dia akan terselah. Sebab tu saya menekan kepada bagaimana guru ini dapat menjadi pemimpin yang baik dalam kelas. Sebab dia kena faham bagaimana dia boleh menjaga anak muridnya, adil dalam kelas, tidak membezakan di antara lelaki dan perempuan, gender, bangsa dan sebagainya. Tapi
bagaimana kawalan kelas yang baik. Sebab mengawal kelas ni perlukan, bukan senang mengawal kelas ni. Kalau kena ngajar budak darjah 1 ni, nak mengawal ni bukan senang. Kita yang kat luar ni tengok dia dengan seorang cikgu mengawal 30 budak kecil-kecil. Kalau yang tak larat tu menjerit dia buatnya kan. Kalau yang itu sekolah dah. Kalau sekolah menengah pula, kadang anak murid tu lebih besar daripada cikgunya. Macam mana kalau cikgu tak ada kepimpinan baik? Ini yang saya kata cabaran menjadi guru ni memang hebat. Lepas tu, kepimpinan kepada seorang guru itu sangat penting. Dia mesti menjadi role model kepada anak muridnya dan juga rakan-rakannya sekolah. Okey, pemanggil yang sempat kita raikan saat ini, Datuk, mungkin seorang saja saya rasa. Okey, di talian bersama siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, mungkin dah lama menanti. Okey, baik, Datuk. Apa persiapan selain daripada kena ada, dari segi CJ ni kena ada lah kan, dari segi kelayakan akademik kena ada, dari segi kemahiran pun kena ada, skill nak menarik, nak memujuk murid supaya berminat dengan pelajaran itu bukan mudah ya. Kita kena terapkan konsep memujuk di situ, bukan memarahi semata-mata. Apa persiapan lain yang perlu ada pada seorang guru untuk mentepani anak murid cabaran pendidikan pada hari ini? Kalau jadi cikgu ni, satu perkara yang perlu ada dia sabar. Sabar ni bukan sabar maksud dia sabar bila orang marah. Dia diam. Maksud dia sabar yang konsisten akan mendidik anak muridnya walaupun susah. Sabar dalam melaksanakan tugas dengan penuh semangat walaupun benda tu sukar. Dia akan terus nak buat. Makna sentiasa meneruskan khidmat dia tanpa ada rasa, dikatakan rasa nak putus asa. Ini kesetiaan guru. Yang kedua bagi saya, personality. Sebab tu bagi saya cikgu ni, dia ada orang tanya cikgu ni Siti. Sebab apa? Sebab dia cikgu ni skema. Dia kata nanti kena baju masuk dalam lah, kena pakai. Memang cikgu tu memang begitu. Sebab cikgu ni dia memang kena lain. Sebab dia contoh kepada muridnya. Dia ada cikgu, nanti susah rambut, kena sikat tepi lah, kena pakai tali leher lah, kena skema. Ini jadi masalah. Sebab tu personality guru cukup bagus. Sebab tu dia pakaian dia, even kalau saya kata kereta dia, motosikal dia, rumah dia, mesti melambangkan seorang guru. Jadi, nak jadi cikgu ni bukan sekadar ada ilmu. Tapi, kesabaran dan juga personality yang bagus itu penting. Sebab cikgu ni dia berjalan kat mana-mana. Dia tak boleh sembarangan. Dia tak boleh pakai baju skopian ke, pergi pasar malam. Ataupun pakai seluar pendek, pergi pasar malam. Pakai baju, kalau perempuan ni baju kelawar, pergi pasar malam. Tak boleh sebab dia ni role model. So, role model ni mestilah menjadi contoh terbaik kepada muridnya. Ini tanggungjawab. Jadi, guru ini perlu bersedia untuk menjadikan diri sebagai model. Sebab tu, dalam kepimpinan ni, yang penting kepada saya dalam konteks pernikahan ialah bagaimana kita nak menjadikan guru itu contoh terbaik. Dan akhirnya, anak murid itu akan ikut dia disebabkan amalan yang dilakukan, tapi bukan disebabkan rasa takut, tetapi hormat dan taatnya dan kagum kepada gurunya itu, bahawa gurunya adalah seorang mursyid yang baik. Kita kalau boleh kata nak keterajaan anak murid, anak didik kita, anak-anak ni lah, pelajar tak kira di mana peringkat pun, sekolah menengah, rendah, IPT ya. Kalau sekarang orang bila melihat kata artis K-pop on teruja, okey nak ikut, dia menjadikan artis sebagai role model ataupun pelakon manalah barat, Bollywood ke sebagai model, macam tu lah dia boleh melihat cikgu saya nak ada penampilan watak kewibawaan macam mana cikgu saya. Lepas tu kalau di sekolah kan, kalau tanya anak murid, biasanya saya suka tanya anak murid kita kan kat sekolah, dia kata mesti ada cikgu yang disuka. Apa cikgu yang suka? Cikgu yang suka itulah yang kita nak tengok. Mesti ada cikgu yang suka. Ada cikgu yang tak suka. Ini saya kata contoh-contoh yang kita boleh buatlah yang baik. Okey, mungkin kalau saya sebut kata-kata ni, mungkin Datuk bersetuju dan Datuk boleh tambah kata-kata emas yang boleh berinspirasi kepada semua para pendidik luar sana. Pendidikan mampu merubah dunia, Datuk ya. Dan pesanan kepada semua guru-guru. Baik, pesanan saya kepada guru-guru, bila ke sekolah ni ataupun dalam masyarakat, guru ni bukan di sekolah tapi dalam masyarakat, dalam persekitaran ni mesti menjadi pemimpin yang baik. Dia kena menjadi contoh yang baik. Kalau dalam dakwah ni, dakwah bil hal, makna kena menjadi amal yang baik, contoh yang baik, persekitaran yang baik. Dan akhirnya apabila guru ni menjadi contoh masyarakat, barulah dia boleh memimpin masyarakat itu ke arah yang baik. Dan istilah guru mursyid itu, guru sebagai pemimpin yang akan akhirnya membawa masyarakat, anak muridnya mengesahkan Allah SWT. Ini barulah kata guru mursyid. Kalau setakat guru biasa ni dia biasa, tapi kalau guru mursyid ni akhirnya anak murid kita, masyarakat akan ikut kita. Kerana apa? Kerana kita membawa mereka kepada arah mengesahkan Allah SWT.